Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wa kashif جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi irfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا شافع، السلام عليك يا مشفع، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي التوبة، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah menyampaikan kita untuk mengikuti pengajian Fardu Ain pada kitab Fiqhul Ibadah pada petang yang mulia dan barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala yang telah kita mulakan baru beberapa hari, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita bacakan Fatihah, hadiahkan kepada penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sekalian para alim-alim ulama, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan juga semua mereka yang telah memperjuangkan akan agama Allah ini, dan khususnya lagi kepada Al-Imam, iaitu tuan pengarang kitab ini, Al-Habib Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi Al-Husaini, yang di mana beliau mengaji dan mengambil ilmunya daripada Al-Arif Billah Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith Ba'alwi. Mudah-mudahan semua mereka dirahmati Allah, ditinggikan darjat-darjat mereka, dan dilimpahkan rahmat pada roh mereka yang sudah meninggal. Bagi mereka yang masih hidup, tuan pengarang kita dan gurunya, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, diberikan mereka perlindungan daripada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati dan juga diberkatkan ilmu mereka kepada kita dapat dimanfaatkan dunia akhirat. Ala hazinati salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, dalam pelajaran kita semalam kita telah sampaikan beberapa perkara daripada masyara mabadi' ilm, iaitu 10 perkara daripada asas-asas ilmu. Kita telah sebutkan bahawa daripada fadilat menuntut ilmu, iaitu menuntut ilmu fikih, merupakan satu perkara yang lebih besar daripada ibadat 60 tahun. Satu masa kita duduk dalam pengajian macam sekarang tuan-tuan duduk belajar ni, lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Subhanallah ya. Itulah kelebihannya orang menuntut ilmu. Dan itulah juga yang dianjurkan oleh alim-alim ulama kita dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran yang telah kita bacakan ayatnya. Dan demikian juga kita telah mengatakan yang pertama sekali yang mengajarkan ilmu, iaitu ilmu fikih ni, ialah Allah SWT. Dialah yang sendiri yang telah mendidik kita, mengajar kita apa yang kita nak lakukan bila nak salat, apa cara wuduk, apa cara salat, dan seterusnya zakat, puasa dan sebagainya.
dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kemudian alim-alim ulama kita. Tapi ulama kita yang pertama yang menulis kitab fikih ialah namanya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Maknanya dia adalah cucu kepada cicit kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masya Allah, keturunan yang mulia. Dan demikianlah seterusnya daripada muridnya iaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah bertemu dengan Zaid, Sayyidina Zaid, Habib Zaid bin Ali bin Husain, iaitu keturunan yang mulia. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita juga telah mengatakan bahawa ilmu fikih ini dia berpegang pada 4 dasar ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah. 4 dasar, 4 asas, 4 pilar. Apa dia? Iaitu pertama Al-Quran, keduanya hadis. Iaitu Al-Quran tidak ada lagi sanksi di dalamnya, tapi kena memahami akan erti bahasa Arabnya sempurna, dan itu ada syarat-syaratnya. Dia hendaklah hafal Quran dan memahami bahasa Arabnya sempurna, dan juga dia mengetahui sekalian hukum-hukum dalam bahasa Arab, i'rabnya, nahunya, balaghanya dan seterusnya. Dan demikian juga hadisnya hadis yang sahih ataupun sekurang-kurang hadis yang hasan. Dan ijma' ulama. Apa tu ijma' ulama? Kesepakatan para ulama dalam hukum sesuatu masalah. Manakala semua ulama dah sepakat bahawa solat itu wajib 5 waktu, tak ada orang boleh nak tukar. Oh tidak, cuma 3 waktu atau 4 waktu, tak ada, tak boleh. Begitulah dalam bab kias. Kias itu merupakan memperbandingkan satu masalah dengan satu masalah lain yang sudah ada hukumnya. Umpamanya sekarang masalah dadah. Dalam Quran, dalam hadis tak sebut dadah. Tetapi dadah itu dia memabukkan, samalah seperti dengan hukum arak yang memabukkan. Maka hukum arak memabukkan itu haram, maka dengan itu dadah dikiaskan kepada hukum arak, iaitu dadah pun diharamkan. Itulah dia tuan-tuan makna kias. Itulah 4 pegangan ataupun sandaran ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi kalau ada orang yang di mana mereka kagum dengan asatizanya, ustaz-ustaznya yang boleh keluarkan Quran dan hadis tetapi tidak berpegang pada salah satu 4 imam ini, kita tanya dia balik, apakah dia sudah kemampuan cukup sempurna syarat-syarat untuk nak menjadi seorang mujtahid. Mujtahid itu apa? Orang yang boleh dengan sendirinya mengeluarkan hukum pada Quran dan hadis dan meletakkan dasar-dasarnya seperti imam kita yang 4. Sudah tentulah zaman hari ini memanglah kalau kita nak kata ada pun Allahualam. Nampak gaya macam tak ada, cuma semuanya kita bersandar balik kepada ulama-ulama silam kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi hari ini kita masuk lagi dalam muka surat yang ke-62. Muka surat 62 iaitu dalam bicarakan perkara yang ke-9 daripada asas-asas ilmu, iaitu ke-9 hukum mempelajari ilmu fikih. Maka berkata tuan pengarang kita Al-Habib Muhammad Amin rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallah bihi wa bikum fid darani amin. Hukum mempelajari ilmu fikih. Hukum mempelajari ilmu fikih ada 3 tingkatan yang sebagai berikut. Pertama, fardu ain, iaitu ukuran ilmu yang seseorang telah dapat mengetahui bahawa ibadahnya dihukumi sah atau benar. Jadi fardu ain ini maknanya setiap orang mesti belajar. Orang yang sudah mukallaf. Mukallaf tu orang yang sudah baligh dan berakal. Baik lelaki atau perempuan, mesti dia belajar. Apakah dia pelajaran yang dia mesti belajar? Sampai had mana? Sampai batas mana? Sampai dia punya maksimum ke mana? Iaitu ukuran ilmunya seseorang telah dapat mengetahui bahawa ibadahnya dihukumkan sah. Maknanya sampailah dia confirm solat dia sah. Sampai dia confirm puasa dia sah. Macam mana dia nak tahu dia sah? Kena belajar. Belajar itulah namanya fardu ain. Pelajaran itu pelajaran fardu ain. Itu mesti, tak ada excuse pada sesiapa pun. Begitu juga dengan akad transaksi seperti jual beli atau akad nikah yang akan dilakukan dihukumi sah. Jadi kalau kita katakan akad tu apa? Maknanya ada kita katakan jual beli ataupun beri dan terima. Seperti kalau kita kata akad nikah.
Kita nak menikah tapi kita tak tahu apakah syarat-syarat nikah. Macam mana kau nak menikah tak tahu syarat nikah? Jadi mesti kita tahu juga supaya nikah kita tu sah. Dan demikian juga, iaitu kita nak jual beli. Macam mana syarat jual beli? Macam mana kau ni jual atau kau beli tapi kau tak tahu syaratnya? Maka dengan itu perlulah kita pelajari itu semua dalam hukum fardu ain. Ya, dalam perkara fardu ain ni, dalam perkara hukum ilmu fikih belajar ni ada yang kedua pula, iaitu fardu kifayah. Kifayah tu maknanya yang mencukupi. Macam mana mencukupi? Maknanya kalau sebahagian orang sudah lakukan, yang lain sudah dah tak wajib lagi untuk belajar. Macam mana itu? Fardu kifayah iaitu jika telah dilebih dari ukuran fardu ain, sampailah dia menjadi mufti, ahli fatwa dalam menjawab masalah-masalah agama, maka itu sudah jadi fardu kifayah. Tak semua orang mesti jadi mufti. Tak semua orang mesti alim Quran, hadis, semua segala-galanya. Mencukupilah kalau dalam satu negeri 2-3 orang, 10 orang alim dalam fikih, alim betul dalam ilmu hukum, alim betul dalam soal jawab agama. Maka kalau ada masalah, kita rujuk kepada mereka. Macam itulah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum juga. Antara sahabat-sahabat menjadi ulama-ulama seperti Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada banyak lagi sahabat-sahabat yang tidaklah alim seperti mereka. Apa-apa ada masalah, mereka bertanya kepada sahabat yang alim. Itulah. Jadi untuk menjadi seorang alim yang mendalami sekalian ilmu, itu namanya fardu kifayah. Maknanya kalau 1-2 orang sudah ada dan mencukupilah, yang lain tu tak belajar dalam pun tak apa. Kita umat Islam, kita perlu doktor, kita perlu engineer, kita perlu orang pakar perniagaan, pakar ekonomi, pakar pentadbir negara. Takkanlah semua nak uruskan dengan agama saja. Mestilah ada pembahagian kerja. Ini bahagian ulama, ini bahagiannya engineer, ini bahagiannya tentera, ini bahagian kedoktoran dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan kemajuan umat Islam pada zaman dahulu. Sebab semua masing-masing ada dia punya bahagian. Tapi hari ini umat Islam dalam keruntuhan. Kenapa? Sebab semua nak cakap pasal agama. Umpamanya orang di pasar pun, bila kita cakap ni tak boleh, apa dalil, apa hukum? Oh, Masya Allah. Semua nak cakap pasal agama. Tapi kalau tanya dalil Quran hadis, dia pun tak tahu apa dia Quran hadis. Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi itulah yang menjadikan kita hari ini sudah porak-peranda dah ya. Dah jadi dalca dah. Kita punya amalan pun, oh ini bid'ah, ini maulid bid'ah, oh ini tahlil bid'ah, ini tak ada dalil, tak ada hadis. Semua dah jadi ulama. Takut-takut jadi ular dalam semak. Maaf tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah sini kita, apa yang kita tak tahu, kita serahkan kepada ulama. Wah, ustaz kalau itu ulama dia punya suka-suka. Tidak. Ulama itu orang yang takwa pada Allah Ta'ala. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang sebenar-benar takut pada Allah ialah ulama. Kalau ulama tu dia tak takut pada Allah, tu bukan ulama. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam kita mempelajari ilmu fikih ini juga ada yang termasuk hukum sunnat. Sunnat itu ialah yang telah lebih dari ukuran fardu kifayah. Yang lebih daripada fardu kifayah. Macam mana lebih pada fardu kifayah? Dalam masalah hukum dah selesai. Dia lebih lagi dalam huraian hikmah-hikmahnya. Apa dia punya intisari daripada ayat ini. Apa dia punya cerita-ceritanya. Wah, ini lebih lagi. Itu dia punya sunat-sunatnya. Tambah-tambahannya. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi mempelajari ilmu fikih, sekali lagi kita kata ada 3 bahagian hukum. Ada yang nama fardu ain. Every single person, setiap seorang yang mukallaf mesti belajar dan wajib belajar, iaitu sekadar mengetahui ibadat dia itu sah ataupun tidak. Yang keduanya iaitu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah iaitu untuk orang yang lebih mendalaminya. Kalau ada timbul masalah-masalah yang tak pernah terfikir, maka kita tanya pada dia, seperti para mufti, para asatiza, ulama-ulama besar. Dan yang ketiganya sunat, iaitu lebih pada fardu kifayah. Dia nak mempelajari kitab-kitab yang lain ataupun hikmah-hikmah atau rahsia-rahsia, itu merupakan tambah-tambahan.
Yang ke-10, masalah-masalah dalam ilmu fikih. Masalah-masalah dalam ilmu fikih sangat banyak. Contoh, bersuci adalah syarat sahnya salat, atau menggunakan pembersih telinga tatkala berpuasa dalam membatalkan puasa. Jadi sini sudah tentulah ya. Masalah fikih ni yang paling banyak sekali masalah ialah masalah fikih. Sebab dia merupakan hari-harian kita. Ya, jadi kita yang dah belajar kadang terlupa, kadang ada yang belum belajar, anak-anak muda yang baru nak belajar. Jadi kadang-kadang semua ni timbul lagi. Dah tanya dulu ustaz, ini dah masalah dah tahu dah. Tapi orang-orang yang baru pula timbul, itu pun dia tak tahu. Jadi dia kena tanya juga. Tak apalah. Jadi makna sini masalah fikir ialah masalah yang sangat banyak yang bersangkut paut dengan ibadat hamba kepada Allah. Ya, kita berpindah pada muka surat yang ke-63. Muka surat 63, faedah. Kaedah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang di mana merangkumi sekalian masalah-masalah hidup, ibadat dan juga kehidupan kita. Bukan hanya ibadat saja, kehidupan kita, masyarakat, jual beli dan sebagainya. Jadi alim-alim ulama kita melalui pembacaan mereka daripada Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas, mereka membuatkan satu guideline. Guideline itu maknanya kaedah, garis panduan. Panduan dalam kita nak meletakkan hukum. Ini bukanlah kerja kita tuan-tuan ya. Cuma kita ambil tahu tu bagaimana ulama boleh membuatkan hukum-hukum ini. Apakah dia berdasarkan apa dia yang dia berdasarkan. Apakah alasan dia. Maka begitulah di sini didatangkan beberapa kaedah. Bukan semua kaedah. Kaedah ni banyak. Qawaidul fiqh itu pelajaran yang dibelajar di sekolah-sekolah madrasah. Itu pelajaran yang banyak, tetapi kita cuma mengambil sebagai imbasan saja untuk mengenali sahaja. Antaranya Al-Imam Qadhi Husain rahimahullah taala berkata, kaedah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam ilmu fikih ada 5. Sebagai berikut. Pertama, kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Artinya hukum yang yakin tidak dapat terhapus dengan perkara yang ragu. Kalau kita yakin sesuatu perkara, dia tidak akan terhapus hukum yakin dengan ragu-ragu, was-was. Macam mana? Contohnya, jika seorang yakin telah berwuduk, kemudian timbul keraguan, apakah batal wuduknya atau tidak, maka hukumnya adalah ia tetap dalam keadaan berwuduk. Ini sebagai contoh. Jadi kita sudah berwuduk. Confirm? Ya, saya tadi dah ambil wuduk dah. Tapi sekarang ni dah 2 jam lah aku dah ambil wuduk. Aku ni dah batal ke wuduk ke belum? Ini dah batal ke belum ni ragu-ragu, was-was. Tapi ada tak kau pergi toilet? Tak ada. Ada tak buang angin? Tak ada. Ada tak sentuh lelaki perempuan yang halal nikah? Tak ada. Tapi tak tahulah ya. Itu was-was, itu ragu-ragu tu kita buang. Maknanya confirm you masih lagi dalam wuduk. Nampak? Itulah kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tak dapat dihapuskan dengan ragu-ragu. Jadi perkara ragu-ragu tu kita buang, kita ambil yang yakin. Seperti kita salat, kita sembahyang 3 rakaat ke 4 rakaat. 3 rakaat ke 4 rakaat. Yang dah confirm, dah yakin, memang dah 3 dah. Tapi aku ni dah masuk 4 ke belum? Dah masuk 4 ke belum? Yang 4 ini yang ragu-ragu. Dah belum ke? Dah ke? Jadi kita buangkan yang ragu-ragu, kita confirm aku baru 3 je lah. Tambahkan 1 lagi. Ustaz kalau terlebih, tak apa. Nanti kita akhir kita sujud sahwi sebagaimana yang kita akan pelajari dalam fiqh nanti. Yang kedua, kaedah ad-darar yuzal. Kesulitan dapat terangkat. Maknanya sesuatu perkara yang sulit, yang di mana perkara itu menyusahkan, maka dia akan ada terangkat. Terangkat di mana dia ada jalan keluarnya. Dia bukan makna dah sulit tu mesti mati-mati, die juga. Sebagai contoh, jika seseorang membeli barang, kemudian menemukan kerosakan pada barang tersebut, maka dia berhak untuk mengembalikannya kepada penjualnya. Jadi kalau dia dah beli barang itu ada aib, ada kekurangan, ada cacatnya.
tetapi tuan penjual tak beritahu. Kita dah beli, kita dah bayar duitnya, kita bawa balik sampai rumah, ni ada rosak lah, kenapa ni? Dia tak cakap. Maka ini rosak ni namanya mudarat, mudarat. Perkara mudarat ini maka mestilah dia dibuangkan atau dihilangkan. Macam mana hilangkan? Dia hantar balik ke kedai. Sorry, aku tadi beli barang, kau tak cakap aku barang ni rosak. Maka minta balik duit. Boleh? Ustaz, boleh ke? Boleh, dalam Islam boleh kita berbuat demikian. Itulah kalau orang nak mengikut hukum Islam. Tapi ada kedai-kedai dia letakkan barang sold cannot be returned. Itu undang-undang dia lah. Tapi kalau undang-undang Islam, tapi kita tak tahu Ustaz, mungkin dia dah rosakkan kemudian nak pulangkan. Allahualam, itu terserahlah kepada Allah Ta'ala. Tapi ad-darar yuzal, makna perkara yang mudarat hendaklah dihapuskan. Perkara mudarat ini juga termasuk juga kalau sekiranya kita nak berpuasa. Puasa Ramadan, kita dalam keadaan sakit. Kalau puasa ni aku bertambah sakit lagi. Ini mudarat. Jadi mudarat itu dihilangkan. Maka kita tak berpuasa, tapi kita qadakan pada hari-hari kita sihat nanti. Yang ketiga, kaedah yang ketiga, al-adatu muhkamah. Adat istiadat dapat menjadi sumber hukum pada sebagian masalah. Ni adat istiadat ni mana kebiasaan kita. Kebiasaan kita kadang-kala dapat dijadikan sebagai hukum walaupun dia tak sesuai dengan perjalanan hukum. Macam mana tu? Jika membayar upah tatkala masuk kamar mandi untuk merupakan umum. Jika membayar upah tatkala masuk kamar mandi umum merupakan adat, maka wajib bagi yang memasukinya untuk membayarnya meskipun tidak disebutkan dengan lafaz atau tertulis. Jadi kalau sekiranya zaman dulu-dulu ya, mungkin sama sekarang di kampung-kampung Allahualam ya, ada tempat mandi umum. Mandi umum. Sebab rumah-rumah mereka tak ada kolam, tak ada air ya. Jadi bila nak mandi mereka pergi ke tempat mandi umum. Itu dia panggil dalam bahasa Arab hammam ya. Kemudian dibayar pada tukang penjaga untuk dia pemasuk. Sekarang kita bayar ni kita ada lafaz tak? Aku bayar nak masuk, dia kata aku izinkan masuk. Tak ada lafaz. Habis macam mana ni? Ini sudah jadi kebiasaan, sudah jadi adat. Adat ini sudah diterima pakai, jadi boleh saja. Walaupun tak ada bertulis, walaupun tak ada berlafaz. Macam tu juga kita jual beli. Ada yang disyaratkan jual, aku jual. Dia orang tu terima, aku beli. Tapi sekarang ni kita dah tak pakai tu. Ada orang dia bagi, ada orang ni dia ambil duit. Macam mana ni? Ini dah jadi adat kebiasaan. Jadi taklah menjadi satu kesalahan. Walaupun pada asalnya mesti ada transaksi, iaitu aku jual, aku beli. Macam kabul juga. Aku nikahkan kau, aku terima nikahnya. Macam tu tuan-tuan. Dan demikian juga kalau sekiranya kita nak makan. Kita nak makan sesuatu yang sudah kita punya, kita milik kita. Sekarang kita pergi ke kedai kopi, kita pun order nasi melamak lah, roti prata lah, kita makan. Kita dah bayar? Belum. Ini hak milik kita? Belum. Habis kita dah makan. Macam mana kau makan bukan milik kau lagi? Tapi sudah jadi adat kebiasaan. Lepas kita dah makan, baru kita bayar kat kedai tu. Melainkan orang yang cabut lari, itu haram lah tu. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Maknanya dalam hukum kaedah ini membolehkan adat yang sudah terbiasa dipakai untuk diamalkan walaupun pada zahirnya dia menyalahi hukum pada kebiasaan hukum ya. Tapi ini pada masalah-masalah yang tertentu lah ya. Bukan maknanya adat kebiasaan kita pakai baju ketat, buka badan kita, nampak rambut, pakai skirt, kita dah jadi adat ustaz, kita pun nak buat macam mana? Tak boleh lah. Ini dalam masalah-masalah yang tertentu yang tak menyalahi syariat pada hukum yang berat. Yang keempat, al-musyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan dapat meringankan hukum. Kalau dah selalu susah sangat, dia menjadi mudah pula ya. Contohnya boleh bertayamum kerana tidak mampu menggunakan air atau tidak terdapat air. Kita nak salat, air tak ada. Atau ada air tapi susah nak dapat. Jadi kalau macam tu kita bertayamum. Jadi bertayamum itu adalah satu jalan keluar. Jadi sebab tu di sini sebutkannya ke perkara yang susah membawa kepada kemudahan ya. Kesulitan dapat meringankan hukum. Dan kaedah yang kelima,
Al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dari niatnya. Perkara yang kita nak buat itu tergantung pada niat. Jika seorang duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf, maka dia akan mendapat pahala i'tikaf. Jadi kenapa dia duduk dalam masjid? Dia niat i'tikaf. Kenapa dia dalam masjid? Pasal dia nak belajar. Dia dapat pahala belajar. Jadi semua tu tergantung kepada niat. Cuma kalau benda yang haram, dia nak buat yang baik tapi dengan cara haram, itu tak boleh. Umpamanya dia nak buat collection derma. Collection derma ni untuk bangunkan masjid, tapi daripada wang judi, wang tikam ekor, wang rampas, wang menipu. Tak boleh lah. Ustaz, saya niat ni nak bangunkan masjid ni saya ambil duit orang tu, saya curi duit orang tu, nak buat. Tak boleh. Al-hadaf la yubarru wasilah, iaitu tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang haram. Tak boleh. Itu kita kena tahu pula ya. Jadi jangan kerana ustaz cakap semua bergantung pada niat. Ni aku niat untuk baik ni. Aku nak ambil duit orang tu. Aku nak tolong buatkan masjid. Itu tak boleh. Itu hukumnya haram ya. Tapi yang maksud di sini perkara yang harus. Sekarang ni kita ni nak makan. Kenapa nak makan? Kerana aku nak dapat kekuatan untuk ibadat pada Allah. Makan kita tu jadi ibadat. Aku nak tidur. Kenapa nak tidur? Supaya aku dapat sihat, aku dapat ibadat pada Allah. Maka tidur kita itu jadi ibadat. Aku nak bekerja. Kenapa nak kerja? Cari rezeki kerana nak menunaikan kewajipanku, memberi nafkah pada anak isteri. Maka kerja kita tu dapat pahala ibadat. Nampak? Jadi semua perkara yang harus menjadi ibadat dengan kerana niatnya. Al-umur bimaqasidiha. Sebaliknya pula, kenapa kau nak pergi ke Hanyai? Kenapa kau nak pergi ke tempat-tempat yang bandar-bandar besar ni? Aku nak pergi main judi lah ke sana. Asalnya pergi tempat melancong tak salah. Tapi nak pergi niat main judi ke, nak pergi tempat maksiat ke, maka niat dia itu sudah menjadikan pelayaran itu pelayaran yang bermaksiat, pelayaran yang berdosa. Itulah kita kena jagalah diri kita ya. Jangan ada niat yang tak baik dalam sesuatu perkara yang kita kerjakan. Kita kena tanya diri kita balik. Apa sebab aku nak pergi belayar ni? Apa sebab aku nak buat kerja ni? Kenapa sebab aku pergi cakap macam tu? Apakah tujuan aku buat macam ini? Jadi kita tanya diri kita, itu sebagai kita punya check and balance, untuk kita semak diri kita sendiri. Jangan sesuka hati kita nak buat, tapi akhirnya kita ditanya oleh Allah di Yaumul Mahsyar dan kita akan menyesal. Baik, kita masuk ke dalam muka surat yang ke-65. Alhamdulillah, dah selesai kita daripada membicarakan 10 perkara asas-asas ilmu, iaitu asyara mabadi' fi ilm. Dan kita juga telah selesai membicarakan 5 kaedah yang banyak digunakan dalam ilmu fikih. Sekarang kita masuk hukum syariat. Jadi hukum syariat, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala di muka surat yang ke-65, hukum syariat terbagi menjadi 2 bahagian. Iaitu pertama dinamakan dia hukum syariat taklifi. Taklifi, apa pula makna ni Ustaz? Kita tengok. Pengertian hukum syariat taklifi, wa huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bil af'alil mukallafin. Iaitu hukum Allah Ta'ala yang berhubungan dengan amalan hamba yang mukallaf, yang telah baligh lagi yang berakal. Mukallaf tu mana yang baligh lagi yang berakal. Jadi yang maksudnya hukum syariat taklifi ialah hukum Allah yang berhubungan dengan amalan hamba. Itulah dia. Hukum Allah, halal, haram, wajib, sunat, harus atas hamba yang mukallaf. Al-Imam Ibn Ruslan yang rahimahullah ta'ala menerangkan masalah hukum syariat taklifi dalam muntir syairnya, ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabi'ul makruhu thumma ma ubih wa sadisul batilu wakhtim bis sahih. Artinya, hukum syariat Allah dibagi menjadi 7. Fardu, sunat, haram. Yang keempat adalah makruh. Yang kemudiannya mubah. Mubah tu harus. Dan yang keenamnya batil. Batil tu yang salah.
Dan yang dan tutuplah dengan sahih. Sahih tu yang benar. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi dalam 7 hukum tu yang kita menjadikan dia pegangan kita dalam ibadat kita ialah 5 perkara. Hukum syariat taklifi terbagi menjadi 5 bahagian. Iaitu pertama fardu dan sunat dan haram dan makruh dan mubah. Batil tu maknanya yang tak sah ataupun yang haram. Termasuk juga haram lah tu ya. Ataupun sembahyang tu sembahyang yang tak sah. Kerana bila tak cukup syarat ya. Itu nama sahih. Sahih tu yang betul. Maknanya salat tu sahih. Salat tu sah kerana cukup syarat. Itu jadi sudah termasuklah dalam kita katakan tentang 5 hukum tersebut. Baiklah, sekarang tuan pengarang kita akan menerangkan satu persatu dari segi 5 perkara tersebut. Apakah yang dimasukkan fardu? Di muka surat yang ke-66. Adapun penjabarannya. Penjabarannya tu penghuraiannya ya adalah sebagai berikut. Huraian fardu. Pengertian fardu lughatan nasibu wal lazimu wa syar'an. Lughatan an-nasibu wal lazimu wa syar'an. Nanti ya. Lughatan an-nasibu wal lazim. Wa syar'an ma talabu syari' talaban jaziman. Dari segi bahasa Arab lah, fardu tu adalah bahagian dia. Bahagian dia tu maknanya ketentuan untuk dia. Dari segi syariat, apakah maknanya fardu? Suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan secara wajib. Seperti salat fardu atau puasa Ramadan. Itu fardu lah. Itu namanya fardu salat, fardu puasa. Maknanya mesti buat. Jadi apakah hukum fardu? Itu dari segi makna. Dari segi hukum. Hukum fardu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Hukum fardu adalah apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Itu nama fardu. Wajib kamu mendirikan salat. Fardu kamu mendirikan 5 waktu salat. Habis kalau tak buat berdosa. Kalau buat dapat pahala. Itu dia tuan-tuan ya. Itu hukum fardu. Iaitu diberi pahala kepada yang membuatnya dan berdosa kepada yang meninggalkannya. Senang saja ya. Pahala fardu. Pahala amalan fardu lebih besar 70 kali lipat ganda daripada amalan sunat. Kecuali pada beberapa amalan. Maka amalan sunat lebih besar pahala daripada amalan fardu. Jadi di sini ada orang dia sembahyang qada tak habis. Habis ustaz saya nak sembahyang sunat juga. Antara awak sembahyang sunat dengan sembahyang qada ni fardu. Sembahyang sunat ini ialah buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi fardu ni besar pahalanya 70 kali ganda daripada sembahyang sunat. Janganlah kita kecewa, kalau ustaz macam ni bilalah saya nak sembahyang sunat, saya ini banyak qada. Tunaikan qada. Dan itu pun dapat pahala lagi besar lagi daripada sembahyang yang sunat ya. Melainkan ada 3 masalah yang sunat itu lebih besar daripada pahala fardu. Ini terbalik pula. Cuma 3 masalah ni. Apa dia 3 masalah? Pertama, membebaskan orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Orang membayar hutang wajib bayar. Jangan diingat, ni hutang tak apalah, nanti pada mahsyar nanti Allah Ta'ala bereskan, Allah bebaskan. Tak ada. Kau dah tahu kau hutang dan kau tahu kau wajib bayar, wajib dibayarkan hutang dia. Ingat dalam hadis Nabi sebutkan dalam pelajaran kita bab kiamat, satu kita kata kayu siwak yang kita buat gosok gigi tu, kita ambil dengan cara haram, besok Allah Ta'ala lipat gandakan 7 petala bumi dengan siwak itu dililitkan badan kita. Satu jengkal bumi yang kita ambil daripada jiran kita dengan cara haram, Allah jadikan 7 petala bumi yang melipatkan badan kita sejengkal itu. Masya Allah. Jangan kita ingat mudah. Habis ustaz, saya tak ada duit lah. Jadi wajib bayar. Tapi kalau sekiranya tuan yang punya yang beri hutang tu kata, tak apalah, aku maafkan dia. Memaafkan orang yang berhutang tu hukumnya sunat. Sebab dia boleh tuntut, tapi dia memaafkan tu. Memaafkan tu pahala dia lebih besar daripada dia orang yang membayar tu hutang tu yang wajib.
Kenapa? Sebab dia menolong saudara dia yang susah. Yang kedua, memulai mengucapkan salam pada saudaranya yang Muslim. Hukum memberi salam sunat. Hukum menjawab salam wajib. Jadi pahala wajib lebih besar. Tapi nanti dulu. Kalau orang ni tak beri salam, orang tu nak jawab. Orang tu tak jawab. Jadi orang yang memberi salam ni dia dapat dua pahala. Pahala pertama dia beri salam, Assalamualaikum. Orang tu jawab Waalaikumsalam. Dia dapat pahala wajib. Kita pun dapat pahala wajib. Kenapa? Kerana kita menjadi sebab dia menjawab salam kita. Nampak? Jadi kita dapat pahala sunat dan pahala wajib. Itu kelebihannya. Jadi kita ni kalau sekiranya kita beri salam, nanti dia beri salam aku jawab, aku dapat pahala wajib. Orang yang beri salam tu lah dapat lebih besar lagi daripada orang yang menjawab. Walaupun yang menjawab tu pahala wajib, tapi yang memberi salam tu dapat pahala sunat dan dapat pahala wajib kerana menyebabkan orang tu jawab. Ustaz, kalau orang tu tak jawab, mana kita tahu dia tak jawab? Mungkin kita tak dengar dia jawab. Mungkin dia jawab pelan-pelan, Waalaikumsalam. Mana kita dengar? Ustaz, saya tahu dia tak jawab. Mana kau tahu dia tak jawab? Mungkin dia jawab dalam hati. Kita jangan buruk sangka lah dengan orang. Jangan kita buruk sangka. Allah, manalah dia nak jawab, kita beri salam. Tak apalah, kita beri salam tu sudah kita dapat pahala dah. Ya? Itu dia tuan-tuan. Yang ketiga, berwuduk sebelum masuknya waktu salat. Bilakah wajib kita berwuduk? Bila sudah masuk waktu salat. Kenapa? Sebab kita wajib salat bila masuk waktu. Belum masuk waktu zuhur, kita belum wajib salat. Bila belum wajib salat, belum wajib kita ambil wuduk. Ustaz, sekarang saya nak pergi masjid, belum masuk waktu ni. Saya nak ambil wuduk dulu. Boleh. Mengambil wuduk sebelum masuk waktu adalah sunat. Tapi kalau sudah masuk waktu, wajib. Jadi sekarang ni kita dapat pahala besar lah. Kita dapat pahala sunat dan juga pahala wajib. Kerana kita nak sembahyang mesti ada wuduk. Itu wajib. Tapi kita ambil sebagai persediaan sebelum masuk waktu. Masya Allah. Apalagi kalau orang yang sentiasa dalam wuduk. Begitulah pesanan alim-alim ulama kita. Kalau boleh kita senantiasa dalam wuduk. Ya? Pergi tandas, dah keluar tandas, terus dah ambil wuduk siap. Jadi sentiasa kita ready untuk kita nak pegang Quran atau kita nak sembahyang sunat, kita sudah siap dalam berwuduk. Ini tiga perkara yang sunat tapi mendapat pahala yang lebih besar daripada yang wajib. Begitulah dalam kitab Syarah Mishkatul Masabih. Itu dalam bahasa Arabnya lah ya. Bahasa Arabnya tu apa dia Ustaz? Itu dia menerangkan apa yang kita dah baca tadi, tiga perkara yang sunat lebih besar pada pahala wajib. Jadi tuan pengarang kita ni dia datangkan juga nas-nas, petikan-petikan daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i yang memberikan sebagai petunjuk apa yang disebutkan itu. Supaya apa? Supaya kalau orang-orang alim ataupun orang lain kata, apa bukti kau ni? Kau kata ini sunat dia lebih besar pada pahala wajib. Ini ada dalilnya. Ini bukan kita yang cakap. Ini ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita memanglah memang dia punya master dia punya hebat dia. Memang bahagian dia. Jadi kita tak boleh nak pertikai. Melainkan kita kalau sama macam dia juga. Maaflah tuan-tuan ya. Kadang-kadang orang-orang nak mempertikaikan alim-alim ulama kita. Kita tanya ilmu kau ni sekadar mana? Sudah sampai tahap dia. Kalau sekiranya belum sampai tahap dia, janganlah kita nak argue dengan dia. Macam sekarang kita pergi hospital. Kita jumpa doktor bagi kita injection, bagi kita ubat ni. Doktor ni apa kau dapat ubat ni? Dari mana kau buat ni? Ingredient apa dia ni? Kau ni lebih-lebih sangat. Ilmu kau ni dah sampai ilmu doktor. Belumlah, saya baru belajar je. Kalau baru belajar, kau habiskan dulu belajar. Ini ilmu tak seberapa macam doktor, kemudian nak argue dengan doktor pula. Maaflah. Itulah ibaratnya orang zaman sekarang kita ni. Ya, ilmu tak seberapa, tapi nak menyalahkan ulama-ulama kita. Ini ulama-ulama ni semua ni membuat maulid ni, buat tahlil ni semua, pergi doa kat kubur ni semua dah sesat ni semua. Masya Allah. Begitu mudah sekali dia buat hukum. Dia punya ilmu tu yang dia tuduh-tuduh ulama ni dah sampai ke mana? Dah sampai ke langit ke ilmu dia? Dah lebih hebat pada Imam Syafi'i ke? La ilaha illallah. Itulah dia tuan-tuan ya. Sebagai contohlah, itu memang berlaku sekarang ni pun.
Dan di muka surat 67 di muradif iaitu sinonim, iaitu yang disebutkan sama dengan fardu. Jadi dalam kitab-kitab kadang sebut fardu, kadang disebut nama lain. Yang lafaz, yang hurufnya berbeza akan tapi maknanya sama dengan hukum fardu, iaitu ada 5. Pertama al-maktub. Al-maktub tu maknanya yang dah ditulis, tapi dengan makna yang difardukan. Sebagaimana dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, kutiba dituliskan, alaikumusiyam atas kamu berpuasa. Makna ditulis tu makna difardukan atas kamu. Jadi al-maktub yang ditulis. Asal makna al-maktub tu yang ditulis. Al-wajib, wajib tu kita fahamlah, yang mesti. Ar-ruknu iaitu rukun, seperti kita kata rukun tu wajib. Rukun dalam solat Fatihah, itu rukun tu wajib. Al-lazim, lazim tu yang semestinya, yang mesti. Al-mutahattam, iaitu al-mutahattam atau yang sudah confirm, yang sudah wajib. Macam itulah dalam syair mengatakan kullu amalin bainar raddin wa qabulin illa salata ala nabi fa inna qabuluhu muhattamun. Artinya apa? Semua ibadat amalan itu antara diterima atau ditolak. Terima tu kerana dia buat ikhlas dan betul dia punya rukun-rukun dia. Dia tolak kerana dia buat tak ikhlas atau tak betul rukun-rukunnya. Illa salata ala nabi, malaikat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna qabulahu muhattamun. Melainkan selawatan Nabi kerana pengkabulannya muhattamun, confirm, wajib dah diterima. Itulah makna muhattamun di sini. Mutahattim, mutahattim atau muhattamun. Jadi makna wajib diterima. Kenapa Ustaz? Sebab selawat pada Nabi ni Allah Ta'ala sendiri pun selawat pada Nabi SAW. Jadi kalau sekiranya orang selawat pada Nabi, dia tak ikhlas pun, tetap Allah terima kerana Allah sendiri pun berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, dalam masalah fardu ini, dia ada terbagi lagi kepada 2 bahagian. Fardu ain dan fardu kifayah. Macam tadi bab ilmu pun sama. Dan di sini dia ulang lagi ya. Fardu ain iaitu amalan yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Itu yang tadi kita kata fardu ain, ilmu yang dipelajari. Sekarang dari segi perbuatan. Perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang, iaitu orang yang mukallaf, yang sudah baligh lagi berakal. Seperti solat zuhur. Solat zuhur wajib, tak ada excuse, mesti dibuatnya. Dan ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah, amalan yang wajib dilakukan bagi siapa pun tanpa ditentukan. Wajib tapi tak ditentukan seseorang. Iaitu jika telah dilakukan oleh satu orang, maka gugurlah kewajipan bagi yang lain untuk melakukannya. Jadi kalau sekiranya satu orang dah buat yang wajib, yang lain tak wajib lagi. Seperti solat jenazah. Bila jenazah ni ada orang meninggal, wajib kita solatkan dia. Tapi wajib apa? Fardu apa? Fardu kifayah. Kalau ada 2-3 orang dah solatkan dia, yang lain-lain tu tak diwajibkan lagi untuk solatkan dia. Ya? Itulah di mana ya fardu kifayah. Al-Imam Ibn Ruslan menerangkan masalah ini dalam mutiara syairnya. Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihi al-iqabu wa minhu mafrudun alal kifayah karaddi taslimi minal jamaah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Dan macam tu juga kalau di sini disebutkan, seperti juga fardu kifayah tu, kalau sekiranya kita menjawab salam, kita satu rombongan, satu grup, ada orang beri Assalamualaikum. Kita satu grup ni ada 30 orang. Satu orang jawab Waalaikumsalam. Dah cukup lah tu. Tak perlulah semua orang nak kena wajib. Ustaz, kita salam wajib jawab ni Ustaz. Betul. Tapi kalau kita beramai, cukuplah satu orang saja ya. Dan yang ke F, yang ke muka surat ke-68. Maka manakah yang lebih utama antara fardu ain dan fardu kifayah? Ni kita ada fardu ain, fardu kifayah. Ya, jadi kalau kita kata fardu ain tu apa? Makna setiap individu mesti melakukannya. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, 1 orang 2 orang buat dan yang lain dah lepas. Soalan, manakah lebih utama, lebih afdal antara fardu ain dan fardu kifayah? Jawapannya,
Terdapat perbezaan pendapat antara ulama sebagai berikut. Menurut pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahumullah, fardu ain lebih afdal dari fardu kifayah kerana Allah Ta'ala sangat menekankan kewajipan fardu ain. Ni ada khilaf ulama lah. Kita dah tahu tadi fardu ain beza dengan fardu kifayah. Fardu ain every single person mesti buat. Mesti seperti solat 5 waktu. Fardu kifayah kalau sebagian orang nak buat, yang lain dah lepas. Jadi ahli ulama kata mana yang lebih afdal. Jadi di sini dua pendapat. Pendapat pertama Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Ini dua-dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan ya. Mereka kata fardu ain lah yang lebih afdal kerana setiap orang Allah perintahkan mesti buat. Jadi dia lebih afdal. Tapi menurut pendapat yang kedua, Al-Imam Al-Haramain. Imam Haramain tu dua tanah haram. Imam dua tanah haram, maknanya Mekah, Madinah. Jadi dia punya ilmu dia jadi ulama yang jadi tempat rujukan. Ulama-ulama tanah haram Mekah, Madinah semua datang rujuk pada dia. Sebab tu dia dapat gelaran Imam Haramain. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari makamnya sebelah makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu masjid. Iaitu di Kahirah ya. Ini semua ulama-ulama besar tuan-tuan. Ini bukan main-main. Syekh Zakaria Al-Ansari digelarkan Syekhul Islam. Syekh Islam maknanya ilmu dia begitu luas, sangat-sangat luas. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan mereka dua berkata fardu kifayah lebih afdal dari fardu ain kerana dapat menggugurkan kewajipan bagi yang lain. Fardu kifayah lebih afdal. Kita sembahyang jenazah ini lebih afdal. Kenapa? Kerana kita dapat sembahyang tu kita sudah gugurkan kewajipan. Jadi orang lain tak berdosa. Kalau aku tak sembahyang jenazah ni, orang lain semua orang berdosa. Satu kampung berdosa. Kalau ada satu orang meninggal, satu kampung pun tak sembahyangkan jenazah ni, satu kampung semua berdosa. Nampak tuan-tuan? Jadi sebab tu di sini kata ulama-ulama ini bahawa fardu kifayah tu lebih afdal ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah dalam kita membicarakan tentang hukum syariat ya. Kita punya pengajian ni tak habis. Masih lagi banyak lagi. Tapi kita baru bermula ya. Jadi siapa yang nak order lagi kitab ni, bolehlah masuk dalam FB saya dan buat order tu dengan melalui isi hukum borang dan kemudian buat pay now dan kemudian submitkan dia sama-sama borang tersebut. Dan kemudian dia akan dapat auto reply. Maknanya permintaan anda sudah diterima. Jadi itu baru tanda dia betul-betul sudah order. Kalau sekira dia cuma bayar pay now saja tapi dia tak buat submit borang tu, kita tak tahu. Ya, jadi ada juga kawan-kawan kita yang buat pay now tapi dia tak submit borang. Jadi kita tak tahu yang dia order. Jadi dengan itu kami minta maaflah kepada mereka yang sudah tersilap, tapi bolehlah order yang kedua lah insyaAllah ya, second batch insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para jemaah yang sudah menderma untuk pembangunan madrasah di Cambodia ya. Kami sedang berusaha untuk membantu umat Islam kami di Cambodia yang sedang nak usaha membangunkan madrasah. Mereka belajar di bawah matahari, kesian tak ada tempat nak berteduh. Jadi kalau siapa-siapa yang nak derma ataupun nak bersedekah, kami terima. Tapi boleh melalui bayar pay now kepada saya, tapi dengan syarat mesti tulis untuk madrasah umpamanya. Dan tempat yang pay now transfer tu, cancelkan dia, deletekan dia, kemudian tuliskan iaitu madrasah. Jadi kita tahu, kadang-kadang kita terima, kita tak tahu apa ni, untuk apa ni. Ini duit ada tapi untuk apa. Jadi pada tanggal 28 hari bulan semalam ada seorang hamba Allah yang mengantar $200. Dia hantar kepada akaun saya tapi tak tulis untuk apa. Jadi saya mintalah kepada orang tersebut. Hanya satu orang ni saja. Ya, 2 kali dia hantar $200. Tapi tak sebut untuk apa. Jadi haraplah ya, mungkin dia boleh message kepada saya melalui nombor telefon pay now saya tu. Nama dia adalah saya kat sini tapi saya tak payah sebut nama dia. Dan demikian juga yang pada tanggal 27 ada seorang hantar $100 tapi dia tak sebut untuk apa. Dan tanggal 25 hari bulan 9 dia seorang hamba Allah dia, wanita.
Ya, dia menghantarkan $200 tapi tak sebut untuk apa. Jadi saya mintalah kepada yang mengirim tu beritahu pada saya untuk apa, ustaz, ni saya yang kirim tu, tapi ini untuk madrasah ataupun ini untuk maulid. Ni sekarang kat bulan maulid, kita pun akan mengadakan maulidin Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok jadual saya di FB saya. Di situ saya letakkan jadual lebih kurang 9 program maulid saya, insya-Allah. Ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang tempat-tempat tertentu. Tapi semuanya online. Tapi semuanya kita akan dapat merayakannya. Jadi siapa nak berderma untuk majlis maulid itu, kalau yang kat masjid itu, akan dapat kami bantu juga dengan collection untuk sebahagian daripada pergi kepada dana masjid. Masjid pun dalam kesusahan juga, tuan-tuan, ya. Jadi saya minta kepada mereka yang derma pada tanggal 28 hari bulan semalam, iaitu 2 kali di antara 200, dan yang mengantar pada tanggal 27 hari bulan 2 hari lepas, iaitu hantar 100 tapi tak sebut tujuan apa, itu orang lelaki. Dan kemudian yang 25 hari bulan, hari Jumaat lepas, itu seorang perempuan, dia hantarkan 200 tapi tak sebut untuk apa. Jadi haraplah, ya, bagi mereka yang saya harapkan tu dapat hubungi saya melalui WhatsApp ataupun melalui FB saya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita yang amalan kita dan jadikan kita yang amalan ikhlas menjadi keredaan. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Kami mohon padamu dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami hamba yang ikhlas, dan jadikanlah amalan kami mencari keridhaan-Mu, dan matikanlah kami semua dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan temukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berkah dan syafaat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati, ya Rahman. Sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit sekalian murid-murid kami dan mereka yang mengikuti pengajian online ini, ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit mereka, kabulkanlah hajat kami dan hajat mereka semua, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baiklah tuan-tuan, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya tuan-tuan, siapa ada ke lapangan, insya-Allah malam ini ada pengajian di Masjid Maidin Kembangan, Singapura, jam 7.30 malam. Kita cepatkan sikit kerana maghrib pun dah cepat, ya. 7.30 malam. Dan insya-Allah siapa yang ada ke lapangan lepas Isyak, Masjid Qasim Changi, Singapura, jam 9 malam, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Lepas maghrib kita Siraj Salikin. Mari sama-sama kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib al-aliyyil qadar al-azimil jah
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.